Testing World Superbike dekat Portimao dah pun settle. Mari kita recap. Trek Algarve dekat Portimao ni sebenarnya adalah antara trek yang paling susah sekali dalam kalender World Superbike. Jadi daripada keputusan testing kat sini, kita dah macam boleh dapat bayang-bayang macam mana prestasi rider-rider ni besok masa dekat musim nanti. Toprak menjadi rider yang paling pantas sekali secara total dalam masa 2 hari ni. Mengikutkan Toprak, dia kata dia dah selesa dah dengan BMW ni. Dia dah 99% ready untuk race. Tu dia sebenarnya. Dalam masa 4 hari je total, 2 hari test dekat JRS, 2 hari test dekat Portimao ni, dia dah dapat serasikan motor tu. Dia kata motor ni dah jadi my bike, dah jadi motor dia, dah serasi. Statement yang yakin macam tu boleh menunjukkan dia dah ready dah bersaing dekat depan nanti. Bercerita tentang testing yang dia buat, Toprak kata dia test adapting dengan motor tu satu, kemudian dia test dengan pelbagai compound tyre. Dekat World Superbike pun lebih kurang sama macam MotoGP, dan ada allocation setiap rider tu ada berapa biji tyre untuk setiap compound yang dia boleh gunakan. Jadi Toprak testing menggunakan SC0 dan juga SCX. SC0 tu ialah tyre soft compound. Bila Toprak buat, dia dapat buat 138 tinggi, dan bila dia test je tyre SCX, tyre super soft, dia dapat cut lebih kurang 0.6 saat macam tu. Dia kata lap time ni memang cantik. Ini yang menyebabkan dia rasa dia dah serasi dengan motor tu dan ready untuk race nanti. Nampak gayanya kalau ini berterusan, BMW boleh jadi pencabar utama Ducati untuk musim 2024 ni. BMW start masuk ke World Superbike ni pada tahun 2019. Tapi daripada 2019 sampai 2023 ni boleh dikatakan diorang punya prestasi tu tak seperti yang diharapkan. Podium-podium tu jarang sekali, menang belum lagi. Tapi untuk tahun 2024 ni nampak diorang all out untuk mengalahkan Ducati. Sebagai contoh, BMW ada 2 team factory. Rocket BMW dan juga Bonovo Action tu dua-dua sebenarnya ialah factory BMW, bukannya satelit. Di samping diorang rembat rider yang boleh dikatakan terbaik dalam World Superbike sekarang ni, Toprak Razgatlioglu, diorang hired rider semata-mata khas untuk team testing saja, iaitu Bradley Smith dan juga Sylvain Guintoli. Dua-dua rider ni pun bukannya rider biasa-biasa. Kedua-duanya ialah bekas pelumba MotoGP dan aktif dalam berlumba sebelum ni. Jadi dia orang punya test rider tu juga ialah test rider yang berkualiti, yang boleh race kalau dia nak. Jadi dengan segala usaha ni nampaknya dah mula menunjukkan hasil. Toprak mungkin adalah kunci untuk dia orang menang World Championship World Superbike tahun 2024 ni. Nicolo Bulega sebenarnya adalah highlight utama masa mula-mula test dekat Portimao ni. Dia punya lap time tu memang duduk atas-atas saja. Cuma saat-saat akhir pada hari kedua tu yang Toprak dapat potong dia punya lap time tu. Tapi mengikutkan Bulega, dia kata dia tak bawa 100% pun, dia tak push betul-betul. Ada sikit lagi dia simpan. Tak guna 100% pun dia punya timing macam tu. Apatah lagi bila dia push nanti. Testing direction Nicolo Bulega untuk Portimao ni masih sama macam JRS. Dia tak ada testing major part sangat. Kecil-kecil dan yang tak penting je. Dia lebih kepada nak adapting kepada motor tu. Dia nak biasakan diri dengan motor tu. Maknanya kita boleh teka dekat sini yang tanpa major-major part yang baru dan tanpa Nicolo Bulega gunakan potential dia push 100% pun dia boleh dapat kedudukan kedua dengan margin masa yang tak jauh sangat daripada leader Toprak. Memang Nicolo Bulega ni rider yang kita kena tengok sebagai favourite pencabar utama World Championship Superbike tahun 2024 ni. Teammate dia Alvaro Bautista habis pada tempat ke-15 sahaja, tapi dikatakan dia dalam program testing yang lain. Mungkin masih membiasakan diri dengan balas 6kg pada motor tu dan juga masih lagi recover daripada dia punya kesakitan leher dan belakang tu. Jonathan Rea juga semakin selesa dengan R1. Walaupun kali ni dia tak dapat lap time yang bombastik sangat duduk atas-atas, tapi dia kata dia cukup selesa dengan R1 ni. Untuk tahun ni Jonathan Rea akan mengejar kejuaraan dia yang ke-7. Jadi tak dapat tidak, dia memang tak dapat lari daripada persepsi orang yang nak tengok dia menggantikan Toprak dalam Yamaha. Respon Rea terhadap persoalan dan persepsi ni ialah dia memang pressure masuk Yamaha, tapi pressure tu bukannya sebab dia menggantikan tempat Toprak Razgatlioglu. Pressure tu ialah tentang diri dia sendiri. Pressure sebab dia tinggalkan Kawasaki yang dia dah selesa, yang dia dah suka dengan tim tu, untuk masuk ke dalam tim yang totally baru dan motor yang totally baru. Dekat Portimao ni juga kita boleh nampak Honda CBR 1000 tu memang ada masalah untuk compete dalam tahun 2024 ni kalau keadaan tu tak berubah. CBR 1000 2024 ni ialah motor yang totally baru, improve daripada tahun sebelumnya. Jadi Xavi Vierge cakap diorang struggle untuk dapatkan pace yang boleh bersaing dengan grup-grup depan. Tapi Xavi Vierge ni ada satu direction yang aku rasa agak aneh sikit. Dia kata
Kita dekat straight, CBR 1000 tu memang ada power yang banyak, tapi power tu susah nak kontrol. Jadi dia tengok teammate dia Ike Lecuona yang mempunyai lebih berat daripada dia tengok macam ada advantage untuk kontrol power tu. Bila tengok benda tu, dia bercadang untuk tambahkan berat balas ke motor CBR 1000 tu. Aneh kalau Bautista kena tambah berat balas 6 kg tu sebab rules baru, sebab dia terlampau ringan. Xavier saja-saja nak tambah berat tu sebab dia kata boleh tambah grip dekat tayar, dekat dalam corner. Untuk setakat pengetahuan kita yang biasa-biasa ni, benda tu nampak macam aneh sikit. Berat rider dan juga berat balas yang diletak dekat motor adalah benda yang sangat berlainan. Macam mana rules menambahkan berat balas ke dalam motor tu dianggap sebagai handicap untuk mengurangkan sikit prestasi, tapi Xavier nak tambah untuk menaikkan prestasi? Kan aneh tu. Satu laginya, CBR 1000 2024 ni dibuat dengan banyak weight reduction daripada model sebelumnya. Ada banyak weight reduction dari segi conrod, engine dan sebagainya untuk mengurangkan berat motosikal tu. Jadi apa guna pengurangan berat tu jika akhirnya engkau nak tambah lagi berat dekat motor tu balik? Tak masuk akal kan? Dengan teknologi superbike yang semakin moden sekarang ni, terutamanya dekat dunia perlumbaan World Superbike, power delivery tu sepatutnya boleh dikawal oleh elektronik. Jadi agak aneh tentang keputusan nak tambah berat balas dekat motor ni, tapi kita akan study sebab kita pun tak tahu. Mungkin dia orang ada sebab yang kukuh untuk try benda tu. Teammate dia Ike Lecuona juga mengeluarkan rasa yang sama. Dia dah masuk ke dalam World Superbike ni dah agak lama, tapi masih belum dapat race dengan prestasi yang tinggi. Ike Lecuona pun sebenarnya ialah rider yang high profile, asalnya daripada Moto2 dulu, masuk ke dalam KTM MotoGP tapi kena tendang awal sebab rambakan talent dalam camp MotoGP KTM. Ike Lecuona luahkan rasa yang dia tak ada direction untuk test motor ni. Semua benda tak kena, semua tak ngam, tak tahu nak test mana satu, tak tahu kat mana nak improve dekat motor baru ni. HRC memang dalam masalah. Jadi sebelum restart cuma ada satu lagi testing dekat Phillip Island nanti. Dia orang memang harapkan HRC dapat buat sesuatu pada motor tu supaya dia orang boleh at least duduk dalam top 10. CBR 1000 HRC World Superbike Factory tu pun problem, tapi nampak macam teruk lagi keadaan dalam Petronas Mi Racing. Petronas Mi Racing dapat join testing kali ni dekat Portimao, tapi nampak macam tak cukup bersedia lagi. Kedua-dua rider rookie pada tahun ni, Taran McKenzie dan juga Adam Nouruddin, cuma test motor tahun lepas. Melihatkan daripada design winglet yang lama ni, menunjukkan diorang menggunakan motor tahun lepas. Statement daripada kedua-dua pelumba ni yang dikeluarkan, mereka test motor tahun 2023 yang dikacukkan dengan sedikit parts daripada motor tahun 2024. Tetapi malangnya lap time yang diorang dapat hasilkan tu boleh dikatakan sangat membimbangkan. Kedua-dua rider ni duduk dekat bawah sekali, di belakang rider-rider MotoGP yang join testing kali ni untuk training atas superbike yang standard, yang stock. Kalau kita nak buat perbandingan yang lebih tepat, Luca Marini menggunakan CBR 1000 model yang sama dengan yang digunakan oleh tim Petronas Mi Racing tu, tapi dalam bentuk standard dan stock, pun membuat lap time yang lagi pantas daripada kedua-dua motor Mi Racing. Adalah tak logik untuk jentera dengan spek superbike mempunyai lap time yang lebih rendah daripada motor stock, motor standard. Umpama kau masuk dalam track gunakan Waisuku standard tapi lebih laju daripada jentera CP150. Jadi untuk keadaan sedia ada ni, untuk Adam Nouruddin, target yang ideal untuk dia ialah untuk mengatasi dia punya teammate sebab motor dia orang sama. Jadi untuk membuktikan dia mempunyai kebolehan yang lebih tinggi daripada teammate, dia kena lagi laju daripada teammate dia. Semoga terus semangat Adam Nouruddin. Test World Superbike kali ini sama ada agak tenggelam sikit ataupun mendapat coverage yang lebih sikit sebab tiba-tiba secara mengejut Valentino Rossi join untuk testing World Superbike ni. Walaupun Valentino Rossi sebenarnya cuma suka-suka je, tak ada nak kerja apa-apa, tak ada nak training untuk apa-apa pun, macam pergi track day, tapi sebab dia ialah Valentino Rossi, coverage tu jadi banyak tengok dekat dia. Pecco Bagnaia menjadi rider MotoGP yang terpantas menggunakan jentera-jentera standard, tapi ini yang official sebab Marc Marquez tak pasang transponder yang mencatat masa pada motor dia untuk rahsiakan dia punya lap time. Malang bagi Franco Morbidelli sebab dia crash masa training ni dan agak teruk sampai masuk hospital. Tapi cerita menariknya, masa dia crash tu dia ditolong oleh adik-beradik Marquez. Marc Marquez dan juga Alex Marquez berhentikan motor dekat tepi track dan tolong Franco Morbidelli. Adakah ini step untuk berbaik-baik dengan Valentino Rossi? Test terusnya ialah di Phillip Island nanti sebelum season World Superbike akan bermula dulu sebelum MotoGP. Adios!